Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan kali ini sudah mendapat perhatian yang sangat meluas. Hampir 1 juta orang sudah menontonnya. Video ini adalah video yang lain yang mungkin akan juga dapat tontonan 1 juta. Kerana pendedahan kali ini, pendedahan yang luar biasa. Menurut hakim, sebanyak 3 bilion Amerika Syarikat dolar untuk pembangunan TRX telah pun dialihkan ke akaun Najib. Wah, dalam pendedahan penghakiman ini betul-betul paling luar biasa. Bayangkan, 3 bilion US dollar untuk pembangunan TRX rupa-rupanya telah dialih ke akaun Najib. Takkanlah tak tahu pula sampai 3 bilion. Nombornya tu saja sudah memeningkan kepala. 3 bilion berapa digit ya? Saya pun tak tahu. Tolong bantu saya tulis dalam ruangan komen berapa digit untuk nombor bilion. Aliran wang daripada terbitan bond sebanyak 3 bilion Amerika Syarikat dolar yang kononnya untuk pembangunan di exchange TRX telah dialihkan ke akaun bank milik bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira, kini Hakim Mahkamah Rayuan, yang mendengar kesuan MDB Najib itu berkata, perkara terbabit dinyatakan dalam keterangan saksi pendakwaan ke-47 SP47, iaitu Penganalisis Bank Negara Malaysia BNM Adam Arif Muhammad Roslan. Hakim itu berkata, pada 12 Mac 2013, tertuduh menghadiri majlis menandatangani usaha sama antara 1MDB dengan Abar Investment PJS berjumlah 6 bilion US dollar yang diadakan di Pejabat Perdana Menteri. Bukti pendakwaan menunjukkan bahawa pada 14 Mac 2013, iaitu 2 hari selepas apa yang dihadiri ini, tertuduh menandatangani surat sokongan LOS untuk mendapatkan pinjaman melalui terbitan bond oleh 1MDB sebanyak 3 bilion Amerika Syarikat dolar. Pada 19 Mac 2013, pembayaran dibuat segera oleh Bank New York Milon Group ke akaun 1MDB Investment Limited 1MDB GIL. Bukti mengenai kepantasan transaksi kutipan dana itu diberi saksi pendakwaan ke-26, iaitu bekas timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan Datuk Siti Zawiyah Muhammad Desa. Saksi pendakwaan ke-42, bekas pengarah bukan eksekutif SRC Datuk Subuh Mat Yassin. Saksi pendakwaan ke-9, bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Datuk Sahrul Azral Ibrahim Helmi. Dan saksi pendakwaan ke-10, bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Muhammad Hazim Abdul Rahman. Katanya dalam penghakiman ringkas setebal 41 muka surat. Hakim Sequeira berkata, walaupun pihak pembelaan mendakwa terdapat penglibatan pihak lain dalam proses membuat keputusan, tertuduhlah yang telah bertindak dalam pelbagai kapasiti, iaitu pada peringkat 1MDB, sebagai pemegang saham tunggal, peringkat Kementerian Kewangan MOF, dan peringkat Kabinet. Oleh itu, tertuduh merupakan pembuat keputusan muktamad. Beliau juga dilihat tidak mengambil tindakan, membuat sebarang laporan polis berhubung dakwaan penglibatan pihak lain. Yang inilah yang paling penting, yang netizen menjadikan bahan dalam perbincangan perdebatan di media sosial ialah tindakan Najib tidak membuat laporan polis berhubung dakwaan kalau benar ada penglibatan pihak lain. Sepatutnya jika Najib menyedari ada penglibatan pihak lain, Najib patut membuat laporan polis dengan segera
kalaulah Najib melakukan perkara ini, diyakini Najib tidak akan mengalami masalah yang besar seperti itu. Pertimbangan terhadap semua bukti berkenan menunjukkan bahawa tertuduh telah mengambil tindakan sedemikian dalam perkara yang beliau mempunyai kepentingan yang merupakan fakta asas diperlukan untuk menimbulkan anggapan di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 2 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berhubung dengan pentuduhan ketiga, katanya. Beliau juga berpendapat bahawa setelah meneliti dan menganalisis bukti dan berdasarkan perilaku beberapa saksi, mahkamah mendapati walaupun terdapat tuduhan dilemparkan, kredibiliti saksi berkenan tetap teguh berkaitan dengan fakta utama dalam kes ini. Antara saksi terbabit ialah bekas Peguam 1MDB Jasmine Loh Aishuan, bekas Pegawai Khas Najib Datuk Amhari Effendi Nazaruddin dan bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti Akhtar Aziz. Mahkamah juga mendapati bahawa saksi-saksi ini tidak mempunyai motif untuk memberi keterangan dan membuat tuduhan palsu terhadap tertuduh yang ketika itu memegang kuasa besar sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Adalah penting untuk diingat bahawa pada akhirnya saksi ini bukanlah yang dibicarakan walaupun terdapat tuduhan terhadap mereka. Saya mendapati keterangan mereka mengenai fakta utama dalam perbicaraan ini boleh dipercayai, katanya lagi. Sementara itu, Hakim Sequeira menegaskan bahawa Najib meluluskan 2 pinjaman untuk membeli semula saham daripada Aabar. 1MDB Energy Langat Limited 1MELL terlibat dalam 2 perjanjian pinjaman dengan Dutch Bank Hong Kong. Pinjaman pertama sebanyak 250 juta Amerika Syarikat dolar yang merupakan tindakan pertama dalam pertuduhan ini, tuduhan keempat, katanya. Hakim itu berkata, menurut SP9, resolusi perkeliling pengarah DCR diterima bersama-sama dengan dokumen Special Right Redeemable, Preference Sharing Holder in Writing, dan Minutes of Representative yang dilampirkan dan diluluskan oleh tertuduh. S10, saksi pendakwaan 10 juga memberi keterangan bahawa menjadi amalan dalam 1MDB apabila lembaga pengarah BOD menerima DCR, resolusi pemegang saham, dan Minutes of Representative yang ditandatangani tertuduh dilampirkan bersama-sama dan pada asalnya tidak bertarik. Walaupun tiada SRRP dan MR dikemukakan oleh pihak pendakwaan berkaitan transaksi ini, namun keterangan saksi pendakwaan mencukupi untuk membuktikan bahawa DCR untuk 250 juta Amerika Syarikat dolar disertakan dengan SRRP dan MR yang diluluskan oleh tertuduh, katanya. Hakim Sequeira berkata, bukti menunjukkan bahawa pinjaman pertama yang diambil oleh 1MDB berjumlah 250 juta US dollar tidak akan berjaya tanpa kelulusan tertuduh. Beliau berkata tujuan pinjaman kedua sebanyak 975 juta US dollar pula adalah untuk membiayai semula 250 juta US dollar dan membayar baki bayaran kepada Aabar. Saksi pendakwaan 10 mengesahkan bahawa BOD menandatangani DCR untuk pinjaman 975 juta Amerika Syarikat dolar. Apabila DCR ini diterima oleh pengarah, resolusi pemegang saham dan minutes by representative telah pun ditandatangani oleh tertuduh, katanya. Terdahulu, Hakim Sequeira mengarahkan Najib 71 tahun untuk membela diri atas 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya bagi memperoleh suapan berjumlah 2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram
melibatkan jumlah yang sama selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie bagi kesemua 25 pertuduhan pada akhir kes pendakwaan. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.